Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okey, berjumpa lagi dengan saya Cikgu Intan Atika binti Mamat dalam kelas Expert Science anda. Okey, untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran dalam topik bab 10 iaitu kimia dalam perubatan dan kesihatan. Apa yang selama ini kita faham tentang ubat? Ubat adalah dadah atau bahan yang diambil untuk mengawal kesihatan, merawat atau juga mencegah penyakit. Betul kan? Itu yang kamu faham selama ni, bukan? Okey, dalam unit yang pertama untuk hari ini iaitu perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Okey, so terdapat 3 jenis perubatan. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kenali dulu maksud perubatan tradisional, moden dan juga komplementari. Maksud perubatan tradisional ialah kaedah perubatan yang menggunakan tumbuh-tumbuhan, haiwan dan juga bahan semula jadi. Jadi sesuailah tradisional dengan bahan-bahan semula jadi. Di mana bahan-bahan semula jadi ini diaplikasi secara khusus gabungan bagi diagnosis dan untuk merawat penyakit. Untuk perubatan yang kedua iaitu perubatan moden. Perubatan moden adalah campuran seni merawat dengan ilmu sains yang mempunyai hubungan langsung dengan sains kesihatan dan bioperubatan. So, bila kita sebut tentang perubatan moden, ia berkait dengan pembelajaran yang telah dipelajari dalam bidang sains kesihatan dan juga bioperubatan. Di mana perubatan moden ini melibatkan bidang-bidang seperti perubatan klinikal, penyelidikan perubatan dan juga pembedahan dalam mengubati penyakit dan merawat kecederaan. Untuk yang ketiga, perubatan komplementari bermaksud kepelbagaian kaedah dalam penjagaan kesihatan yang berasal dari pelbagai bentuk budaya sejak berzaman-zaman, di mana ia merangkumi 2 bahagian utama iaitu produk semula jadi dan senaman badan dan juga minda. So, kamu dah dapat bezakan kan? Perubatan tradisional, perubatan moden dan juga perubatan komplementari. Tak apa, kalau masih tak faham, kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada ciri-ciri perubatan tradisional. Ciri-ciri perubatan tradisional yang pertama adalah bahannya adalah bahan semula jadi dari tumbuhan dan haiwan. Yang kedua, dari segi keberkesanannya lebih perlahan berbanding perubatan lain. Yang ketiga, asalnya ia diwarisi dari turun-temurun. Yang keempat, pembuktian keberkesanan iaitu dari pengalaman. Dan yang kelima, kos rawatannya lebih rendah. Ciri-ciri perubatan moden pula. Ciri-ciri perubatan moden yang pertama, kalau tadi bahan, sekarang ni kaedah, di mana kaedahnya melibatkan kaedah moden iaitu seperti pembedahan, rawatan laser dan radioterapi. Yang kedua, dari segi keberkesanan, ia lebih berkesan dan cepat. Yang ketiga, bahan asalnya ialah menggunakan ubat-ubatan sintetik. Yang keempat, pembuktian keberkesanan adalah secara klinikal. Yang kelima, kos rawatannya lebih mahal kerana ia menggunakan bahan ubatan sintetik. Berbeza dengan perubatan tradisional tadi, di mana kos rawatannya lebih rendah kerana menggunakan bahan semula jadi. Okey, seterusnya yang ketiga, ciri-ciri perubatan komplementari. Ciri-ciri perubatan komplementari yang pertama, bahannya tidak menggunakan bahan terapeutik, dadah atau bahan sintetik kimia kerana penggunaan bahan-bahan ini adalah lebih kepada rawatan moden.
perubatan moden. Okey, seterusnya dari segi kaedah, ia tidak melibatkan pembedahan, jahitan ataupun jahitan terhadap tubuh badan. Ia melibatkan kaedah tetapi tidak melibatkan kaedah seperti inilah. Okey, yang seterusnya, pembuktian ataupun keberkesanannya adalah berdasarkan pandangan pengamal perubatan moden dan juga tradisional. Maksudnya mengambil kira beberapa kedua-duanya lah. Okey, dari segi contoh tadi kita dah selesai tentang ciri-ciri ketiga-tiga jenis perubatan tersebut. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh pula. Contoh perubatan tradisional yang pertama. Yang pertama adalah aloe vera. Di mana aloe vera ni, daunnya, lendiran pada daun tu, kita akan sapu pada kulit untuk mengurangkan kesakitan kulit akibat selaran matahari atau terkena benda panas. Jadi sesuailah dengan sifat aloe vera ni yang sejuk, bukan? Okey, yang kedua, ginseng. Ginseng adalah herba yang selalu digunakan oleh masyarakat Cina. Kita pun dah sedia maklum, tahu di mana golongan Cina ni dia ambil herba ginseng ni untuk memelihara kesihatan badan. Yang ketiga, halia. Halia ni banyak orang gunakan. Okey, tak kira Cina ke, Melayu ke, Indian ke, okey, semuanya mengambil halia, banyak mengamalkan pengambilan halia. Di mana halia ni dapat melegakan bengkak dan sengal pada badan dengan cara menghilangkan angin dalam badan. So bila angin tak ada dalam badan, badan kita pun tak ada rasa sengal, tak ada rasa lenguh. Okey, yang keempat adalah pokok bunga raya. Di mana pokok bunga raya ni bahagian daun dia banyak kita gunakan untuk merawat sakit kepala. Dan dia juga berfungsi untuk merawat masalah keguguran rambut. So kalau siapa-siapa yang rasa rambut dia tu selalu gugur, bolehlah gunakan daun bunga raya. Okey, dan yang kelima adalah pokok quinina. Di mana pokok quinina ni kulit pokoknya banyak kita gunakan. Okay, nama saintifik dia Cinchona sp. Tu apa dia nama dia? Spesies Cinchona. Okey. Dia digunakan untuk mengubat penyakit malaria. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh ubat-ubatan moden pula. Kalau tadi contoh apa tadi? Tadi kita gunakan contoh ubatan tradisional di mana yang kita dah sedia maklum ia diproses. Ia tidak diproses. Maksudnya kita ambil direct daripada tumbuhan semula jadi. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh perubatan moden. Untuk ubat-ubatan moden ni, kalau tadi tidak diproses, untuk ubatan moden ni ia diproses dan dihasilkan dalam makmal secara kimia. Dan ia terdapat dalam pelbagai bentuk. Contohnya pil, kapsul, pasta, ampaian dan larutan. Okey, kita tengok untuk ubat-ubatan moden, ada 3 jenis ubat-ubatan moden. Yang pertama analgesik, yang kedua antibiotik, yang ketiga psikoterapeutik. So antara ketiga-tiga jenis ubat-ubatan moden ni, agak-agak yang mana ubatan yang sentiasa kamu dengar, yang biasa dalam kehidupan kamu? Ya, betul. Antibiotik. Ya, betul. Antibiotik yang selalu kita gunakan. Okey, lepas ni kita pergi satu persatu. Pergi dulu kepada analgesik. Analgesik ni berfungsi untuk meredakan kesakitan. Okey, di mana contohnya adalah aspirin, paracetamol dan juga codeina. Okey, paracetamol ni adalah ubat yang selalu kita gunakan masa kita demam, betul kan? So, dia adalah sejenis analgesik. Okey, yang kedua antibiotik. Antibiotik ni contohnya bila awak sakit mata ke, awak akan pakai antibiotik ni. So ia dihasilkan oleh fungus atau bakteria yang melawan bakteria penyebab penyakit. Maksudnya penyakit yang disebabkan oleh bakteria kita gunakan antibiotik. Di mana antibiotik ni berfungsi untuk membunuh atau menghalang pertumbuhan bakteria berjangkit. Contohnya adalah penisilin dan streptomycin, di mana ia perlu dihabiskan dalam dos yang diberikan. Maksudnya, bila doktor bagi ubat tu pada awak, dia suruh awak habiskan dalam masa seminggu. Jadi awak mesti tak nak kena habiskan ubat tersebut dalam masa seminggu. Okey, bila saya sebut penisilin, sorry anak saya ganggu. Okey, Adam senyap Okey, penisilin ni bakteria yang
bakteria sendiri yang melawan bakteria penyebab penyakit. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada psikoterapeutik, di mana psikoterapeutik ni berfungsi untuk merawat pesakit psikiatrik, di mana ia tidak boleh diambil sewenang-wenangnya, perlu ikut dos yang diberikan oleh doktor juga, dan sekiranya kita tak ikut dos yang diberikan oleh doktor, ia akan memberi kesan ataupun bagi perubahan pada kita punya perasaan, pemikiran dan juga kelakuan. Jadi contoh-contoh dia adalah stimulan, antidepresan dan antipsikotik. Stimulan kita pernah belajar sebelum ni, dia adalah sejenis perangsang. Okey, di mana perangsang ni kita dah tahu fungsi dia akan mempercepatkan tindak balas ataupun mempercepatkan pengaliran darah. Okey, jadi contoh dia adalah amfetamina dan juga metamfetamin. Okey, antidepresan contoh dia adalah imipramine dan amitriptyline. Okey, ni semua kita dah belajar dalam tajuk dadah hari tu kan. So yang ketiga antipsikotik. Antipsikotik adalah sejenis ubat penenang. Okey, ubat penenang. Contoh dia adalah tranquilizer, barbiturat, dozapine dan juga haloperidol. So stimulan dan antipsikotik ni dia orang kata apa, berlawanan lah sifat dia. Okey, yang pertama, kedua, yang ketiga dah selesai. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh perubatan komplementari. Okey, untuk perubatan komplementari saya sediakan 2 slide. Okey, slide yang pertama lebih kepada kaedah dan slide yang kedua lebih kepada bahan. So kita pergi kepada kaedah dulu. Okey, untuk kaedah yang pertama adalah kaedah akupuncture. Okey, akupuncture ni berfungsi untuk merangsang sistem saraf untuk melegakan kesakitan. So, dirangsang sistem saraf dia. Macam mana sistem saraf tu dapat dirangsang? Ya, dengan cara kita masukkan jarum steril ke dalam kulit manusia. So, awak tengok dalam gambar rajah yang diberikan, dia tunjuk gambar kulit yang dicucuk dengan jarum steril. Di mana dia cucuk tu bukan cucuk main-main, dia cucuk pada titik akupuncture. Ada titik-titik tertentu, maksudnya ahli akupuncture ni sendiri dia tahu di mana titik yang sepatutnya dimasukkan jarum steril tersebut. Okey, yang kedua chiropraktik. Chiropraktik berfungsi untuk merawat sakit belakang, leher, sakit sendi, sakit kepala dan juga kecederaan sukan. Okey, di mana cara dia adalah ahli chiropractor, maksudnya ahli chiropractor sendiri, dia menggunakan kemahiran tangan dia untuk membetulkan kedudukan tulang. So dia lebih kepada tulang kita lah. Okay, so chiropractic ni ahli chiropractor yang akan buat. Seperti yang awak tengok dalam gambar rajah. Okey, yang seterusnya urutan tradisional. Okey, urutan tradisional. Di mana urutan tradisional ni fungsi dia adalah untuk melegakan kesakitan, keletihan dan juga ketegangan otot dan masalah urat saraf. Okey, caranya tukang urut akan memanipulasi tisu lembut yang ada pada badan manusia menggunakan tangan, jari dan juga penumbuk. Ini yang biasa kita gunakan bila kita rasa tak sedap badan, rasa tak berapa sihat, lenguh dan sebagainya. So kita gunakan urutan tradisional, di mana semua kaedah-kaedah dalam perubatan komplementari ini, akupuncture, chiropraktik dan juga urutan tradisional, dia adalah kaedah untuk memastikan pesakit tu sihat secara holistik. Maksudnya secara keseluruhan lah. Dan ia adalah rawatan tambahan bagi rawatan moden. Maksudnya bila kita ambil juga rawatan moden, okay, kita dah pergi jumpa doktor, dah makan ubat, dan kita boleh juga ambil rawatan kaedah komplementari ni, perubatan komplementari. Okey, seterusnya homeopati. Homeopati ni kalau tengok dalam gambar rajah dia, ubat dia tu macam gabus yang bulat-bulat tu kan. Fungsi dia adalah untuk menguatkan keupayaan tubuh bagi melawan penyakit yang menyerang. Okey, bukan kita membunuh penyakit tersebut, tapi untuk menyerang sahaja, menyerang balik. Okay. So gejala dia adalah demam, batuk dan rasa sakit. Seingat saya sebelum ni ada kawan saya yang resdung. Dia ambil homeopati. Okay, berkesan lah. Okay, seterusnya yang kedua,
terapi herba. So dua untuk complementary, yang 3 pertama tadi kaedah, yang 2 ni adalah bahan. Okey, yang kita gunakan bahan lah. Okey, so fungsi dia, khasiatnya mampu mengubati penyakit, diyakini kerana tiada kesan sampingan. Terapi herba. So herba-herba ni memang baiklah, sesuai. Sebab tu pada zaman dahulu, tiba-tiba sebut pada zaman dahulu. Zaman-zaman dulu orang-orang tua dia banyak menggunakan herba. Terapi herba lah dipanggil. So kita gunakan tumbuh-tumbuhan dan bahagian yang ada pada tumbuhan, herba lah pendek kata, untuk merawat penyakit. Okey. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, perbezaan ubat-ubatan, ubat buatan manusia dan juga semula jadi. So kita nak bezakan apa perbezaan antara ubat-ubatan yang buatan manusia dan juga ubat-ubatan semula jadi. Okey, yang pertama, dihasilkan di makmal untuk buatan semula jadi. Untuk ubat-ubatan manusia, ia dihasilkan di makmal, dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan ramai. Ini untuk buatan manusia. Untuk semula jadi pula, dia dihasilkan dari sumber tumbuhan dan haiwan. Okey, yang kedua, dari aspek pengambilan. Okey, ubatan manusia ni kita boleh ambil secara berterusan sekiranya kita adalah pesakit kronik, dan kita boleh berhenti apabila kita sembuh. Tapi untuk ubatan semula jadi selalunya diambil secara berterusan. Yang seterusnya, yang ketiga, dari segi bukti penyembuhan. Bukti penyembuhan untuk ubatan manusia adalah secara klinikal, dan bagi ubatan semula jadi, bukti penyembuhannya adalah daripada kepercayaan dan pengamalan orang-orang terdahulu, orang zaman dululah. So kita tengoklah pula kepada kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Sebab itulah bila kita ambil ubat-ubatan, kita perlu ambil mengikut dos yang diberikan. Maksudnya kalau kita ambil ubatan daripada doktor, kita perlu ikut dos yang diberikan oleh doktor. Tapi bila kita pergi pada rawatan-rawatan yang tradisional, ataupun complementary, ubatan bahan yang complementary tadi, kita boleh follow apa kata pengamal tradisional tersebut. Okey, so tak boleh berlebihan lah. Okey, follow instruction. Okey, kita tengok kesan penyalahgunaan ubatan ni. Okey, yang pertama, boleh menyebabkan kematian. Kalau ambil secara berlebihan, boleh menyebabkan kematian. Yang kedua, boleh menyebabkan kesan sampingan yang teruk seperti alahan, sakit kepala, demam dan pengsan. Yang ketiga, menyebabkan kurang keberkesanan ubat tersebut untuk melawan penyakit. Dan yang keempat, menyebabkan ketagihan jika diambil secara berlebihan. Okey, jadi inilah kesan-kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Jadi kita ambil iktibar daripada kes-kes yang pernah berlaku sebelum ni. Bila dadah tu diambil secara berlebihan, sebab kita tahu ubat-ubatan tu daripada dadah juga, kan? Okay, jadi dia boleh menyebabkan kesan yang buruk pada kita. Okey, seterusnya saya bagi awak masa dan ruang untuk awak menjawab tugasan uji minda. Ada 5 soalan kertas 1 dan soalan kertas 2. Okey, saya bacakan dulu soalan. Okey. Tugasan uji minda soalan 1, antara berikut yang manakah ciri perubatan tradisional? A. Kos rawatan mahal. B. Menggunakan ubat-ubatan sintetik. C. Rawatan lebih cepat. D. Menggunakan bahan dari tumbuhan. So, mana satu jawapan yang betul? Okey, salin dulu jawapan kamu pada kertas dan nanti hantar pada saya. Yang kedua, okey, ada diberikan maklumat di mana yang pertama diwarisi secara turun-temurun, yang kedua contoh ubatnya adalah halia. So soalan dia, apakah kaedah rawatan itu? Okey, A. Perubatan tradisional, B. Rawatan moden, C. Rawatan komplementari, D. Rawatan mak bidan.
So, kita pergi pada soalan yang ketiga. Antara berikut manakah merupakan rawatan moden? A. Kemoterapi, B. Kiropraktik, C. Akupuncture, D. Kiropraktik. Yang keempat, rajah di bawah menunjukkan ubat X yang digunakan untuk membunuh pertumbuhan bakteria. Apakah ubat X? A. Paracetamol, B. Penicillin, C. Amfetamina, D. Dosafin. Yang kelima, berikut merupakan perbezaan yang betul bagi ubat-ubatan manusia dan ubat semula jadi, kecuali untuk ubat-ubatan manusia, A. dihasilkan di makmal, ubat semula jadi diperoleh dari tumbuhan dan haiwan. Jawapan B. Ubat-ubatan manusia, bukti penyembuhan secara klinikal, ubat semula jadi, bukti penyembuhan adalah dari pengalaman nenek moyang. C. Ubat-ubatan manusia untuk kegunaan ramai orang, ubat semula jadi untuk kegunaan individu tertentu. D. Ubat buatan manusia, keberkesanan agak lambat, ubat semula jadi keberkesanan sangat cepat. So pilih jawapan yang betul. Sekarang saya bacakan tugasan uji minda kertas 2. Rajah di bawah menunjukkan 2 kaedah yang digunakan dalam perubatan. Kaedah P, gambar seorang wanita yang dicucuk-cucuk mukanya menggunakan jarum. Kaedah Q, ditunjukkan seorang lelaki yang sedang pegang ubat untuk dimakan. Soalan A, apakah jenis kaedah perubatan P dan Q? So, boleh fikir dulu jawapan, nanti tulis yang kedua, B, berikan satu masalah kesihatan yang boleh dirawat menggunakan kaedah P. So, dia nak contoh masalah kesihatan yang boleh dirawat menggunakan kaedah yang sama seperti kaedah P tadi, yang ada gambar wanita yang dicucuk muka tadi. C, berikan 3 jenis ubat yang digunakan dalam kaedah Q dan kegunaan setiapnya. So, dia minta kaedah Q tadi yang makan ubat kan, yang ada orang lelaki sedang nak makan ubat. So, dia nak 3 jenis ubat lain seperti kaedah tu dan juga kegunaannya. Soalan D, kaedah perubatan P dikatakan boleh digunakan bersama kaedah Q. Wajarkan jawapan anda dengan satu contoh yang sesuai. So, dia minta awak satu contoh mana yang kita boleh katakan kaedah P dan Q tu boleh digunakan bersama. Wajarkan. So, saya akan tunggu jawapan awak. Saya akan tunggu jawapan awak dalam masa 15 ke 30 minit untuk awak jawab, hantar pada saya. So itu sahaja untuk kelas hari ini. Seperti dalam gambar, Cikgu Intan tengah tepuk tangan. You are awesome. Good job guys. So saya tunggu ya. See you in next class. Dah.